Kita akan terus ke topik utama kita hari ini. Seperti yang Nurul kongsikan di awal siaran tadi, setiap kali sambutan Hari Kebangsaan pastinya juga kita akan memuliakan sambutan Hari Quran Hour, di mana kali ini Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ataupun WUIF menganjurkan Malaysia #Quran Hour kali ke-9 bertemakan Malaysia Berakhlak Mulia, Pemuda Merdeka, Pemimpin Abror. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 dengan membawa misi surah Al-Fatihah, surah Al-Insan, surah Al-As di lokasi perdana Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada pukul 12 hingga 1 tengah hari pada 30 Ogos nanti, Nurul. Dan siapa kita akan dan bersama-sama hari kita ini? perkenalkan tetamu yang berada di talian Skype ketika ini iaitu di talian Zoom ketika ini, iaitu Tuan Haji Fazrul Ismail, merupakan Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Terima kasih Tuan Haji atas kesempatan masa yang Assalamualaikum, diberikan. Haji. Alhamdulillah, Iman, Nurul. Ya. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, kita nak sentuh mengenai Malaysian #Quran Hour, iaitu tema tahun ini diangkat adalah Malaysia Berakhlak Mulia, Pemuda Merdeka, Pemimpin Abrar. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan mengenai pengisian Malaysia Quran Hour kali ini. Baik, Nurul, Hilman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Malaysia Quran Hour, kita mengangkat tema Pemuda Merdeka, Pemimpin Abrar dengan tiga surah. Yang pertama surah Al-Fatihah, kemudian kita melihat kepada surah Al-Insan dan juga surah Al-Asr. Mengapa tiga surah ini kita angkat? Sudah tentunya dalam surah Al-Fatihah ini menekankan tentang ciri orang-orang yang penyayang, ya, ciri-ciri orang yang penyayang disebabkan dekat dengan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan lebih daripada itu ialah daripada surah Al-Insan. Surah Al-Insan menekankan tentang satu istilah namanya Al-Abrar. Al-Abrar ini adalah orang yang stabil dalam melakukan kebaikan. Dan dalam surah Al-Asr itu ada kaitan dengan waktu, ada kaitan dengan waktu asar. Maksudnya setiap individu, terutama anak muda, adalah harapan bagi negara. Dan apabila pemuda ini menggunakan masa dengan baik pada hari merdeka menyambut hari kebangsaan ini, kita harapkan dengan masa terbaik yang digunakan itu digunakan untuk berbuat kebaikan, stabil berbuat kebaikan, maka anak muda inilah yang akan menjadi pemimpin, meneruskan kemerdekaan dengan kebaikan-kebaikan, berbanding dengan mungkin kalau isunya biasa orang kata anak muda ini mungkin tidak produktif dan sebagainya. Itu hanya mungkin berlaku apabila ianya lalai. Dan Malaysia Quran Hour ini kita ingin angkat nilai Al-Quran untuk terus negara ini diisi dengan kebaikan. Baik, Tuan Haji, kalau kita lihat setiap tahun pastinya Quran Hour ini mempunyai tema yang berbeza dan ia bersandarkan kepada keadaan semasa negara kita juga. Jadi untuk tahun ini apa rasionalnya tema yang berikut tu dipilih dan juga apa berbezanya daripada World Quran Hour yang baru saja berlangsung April lepas dan juga apa persediaan setakat ini? Baik, World Quran Hour pada Ramadan yang lepas kita mengambil surah Al-Insan, masih surah Al-Insan, untuk mengingatkan kepada dunia bahawa kita ini dahulu insan, tidak ada apa-apa, maka kita perlu memilih jalan syukur bukan kufur. Ya, dengan syukur itu kita akan buat kebaikan dan menghargai kebaikan yang ada pada orang lain. Bagi Malaysia Quran Hour pada tahun ini, apatah lagi kita baru sahaja selepas PRN, ya, Pilihan Raya Negeri, kita mendapati bahawa ada kemelut, ya, dari segi akhlak di kalangan masyarakat sebahagiannya, yang mereka ini tidak menghargai kebaikan yang dibuat oleh orang tertentu ataupun kumpulan tertentu. Kalau kumpulan sendiri dihargai, tetapi kalau orang lain dia bash, dia fitnah, dia rosakkan. Dan negara ini merdeka 66 tahun dahulu adalah kerana pelbagai kumpulan, pelbagai kaum, pelbagai agama bersatu menghargai antara satu sama lain. Dan semangat ini kita ingin angkat kembali. Kalau ianya tidak diangkat, tidak digerakkan anak muda di kalangan pemimpin, kita khawatir 66 tahun anugerah merdeka ini akan hancur, kerana yang hancurkan bukan penjajah luar,
tetapi sesama sendiri bergaduh, sesama sendiri tidak menghargai. Kalau orang lain buat kebaikan, dia hancurkan. Kalau kumpulan saya tidak amanah, is okay. Perkara ini yang kita ingin jelaskan, kita ingin kembali balik kepada wahyu agar nilai ini membina kembali negara dan terus merdeka dengan syukur, bukan kufur. Saya tertarik dengan kata-kata Tuan Haji ya, dan ketika ini Malaysia Quran Hour akan membentuk Malaysia berakhlak mulia, itu fokusnya, dan fokus untuk membina negara selepas pilihan raya negeri. Pastinya ini bukannya medan untuk berpolitik lagi. Betul. Kita nak mencari kebersamaan, titik persamaan, dan bagaimanakah pendekatan yang diambil dalam memastikan pelaksanaan Malaysia Quran Hour ini memanfaatkan umat Islam. Baik, pada kali ini pelbagai agensi kerajaan swasta dan juga tokoh-tokoh pelbagai anak muda daripada pelbagai parti politik kita jemput. Ya, kita jemput kerana apa? Kerana kita sudah ada pilihan raya, itu adalah sistem demokrasi yang kita hargai prosesnya itu. Kemudian selepas dah pilih, kita move on, kita terus membina negara ini dan kita jemput tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh ini ada yang sudah pun bersedia untuk bersama dalam Malaysia Quran Hour di hotspot di Masjid Tunku Mizan. Lantaran kita mungkin berbeza kumpulan, berbeza parti pandangan, tetapi bab kebaikan kita bersama dan kita lebarkan, besarkan kesamaan kita. Yang beza-beza itu kita kecilkan. Harapnya ini adalah respon matang kepada negara apabila kita bersama dengan Al-Quran, kerana Al-Quran diletakkan paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada perkataan Tuhan ini sendiri untuk negara ini, insya-Allah. Baik, Tuan Haji, setiap tahun pastinya ada cabaran dan juga kemudahan untuk melakukan Quran Hour ini, melaksanakan Quran Hour. Jadi untuk tahun ini mungkin apa cabarannya? Tuan Haji boleh kongsikan persediaan setakat ini. Ada banyak kemudahan, ada juga cabaran ya dalam beberapa hari ini. Cabarannya ialah bila orang cakap tentang kita baru lepas PRN dan kemudian ada pelbagai kumpulan di media sosial, masih panas lagi sebenarnya kumpulan berbeza ini, orang ini cakap orang ni, orang ni cakap orang ni. Jadi bila kita menjemput pelbagai tokoh daripada pelbagai parti politik, ada daripada pemimpin-pemimpin, kumpulan ini ada yang menyatakan, oh ini adalah agenda kumpulan ini, yang ini cakap agenda kumpulan ini. Jadi kami perlu menerangkan bahawa sebenarnya ini agenda untuk negara. Kita bina bersama negara. Yang pelbagai kumpulan ini kita raikan. Memang sejarah Quran Hour ini siapa sahaja, malah ada yang bukan Islam juga yang hadir, kerana kita nak menjelaskan bahawa mesej kasih sayang, akhlak berkasih ataupun yang mulia ini bukan hanya kumpulan tertentu. Ini untuk semua rakyat Malaysia, dan kita ingin merdekanya ini adalah merdeka dengan mulia, bukannya merdeka yang akhirnya makin bercakaran, yang akhirnya kita runtuh dan kita tidak mahu negara ini runtuh pada bila-bila masa. Dan itu satu pendekatan yang menarik ya, julung kalinya diadakan apabila turut menjemput tetamu daripada mereka yang bukan beragama Islam untuk mengenali Islam tu lebih dekat, sekaligus mungkinlah ini antara cara juga ya untuk melihatkan Islam sesuatu indah, sesuatu yang mudah, dan juga mengurangkan lagi mungkin ada setengah segelintir istilah Islamofobia itu dapat dihilangkan dan dikurangkan. Dan kita nak sentuh juga mengenai dengan kerjasama yang pastinya ketika ini daripada badan-badan kerajaan, swasta dan juga agensi lain yang berkaitan setakat ini dalam menjayakan misi Malaysia Quran Hour ini. Alhamdulillah, pelbagai agensi kerajaan swasta bersama yang akan mengendalikan juga Quran Hour ni di hotspot masing-masing, dan bagi hotspot utama di Masjid Tuanku Mizan ini akan dihadiri oleh isteri kepada Menteri Agama ya, sebagai wakil ataupun sebagai tetamu VIP, dan ada beberapa tetamu lain yang masih lagi dalam confirmation, dan kita doakan, saya mohon pada semua yang mengikuti ataupun mendengar pada hari ini, doakan program ini berjalan dengan lancar, dan tetamu-tetamu yang hadir nanti, qari yang hadir, pentadabur yang hadir bersama dapat memeriahkan lagi suasana, dan kita harapkan bahawa inilah salah satu kaedah menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos.
kita mulakan dengan 30 Ogos ini mengangkat nilai agar pemuda pada waktu ini, pemuda merdeka ini akan menjadi pemimpin benar-benar buat kebaikan, terus buat kebaikan tak kisah kumpulan mana pun, sehingga kan pilih di sana pun buat baik, pilih di sana pun buat baik, orang ni cakap baik, orang ni cakap baik. Inilah merdeka yang kita harapkan sebenar-benarnya, insya-Allah. Baik, Tuan Haji berbaki saya kira kurang 3 minit saja lagi. Mungkin Tuan Haji ingin memesan ataupun mengajak seluruh warga Putrajaya khususnya dan juga sekitar malah di seluruh Malaysia untuk datang ke Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya pada 30 Ogos nanti untuk sama-sama memeriahkan lagi ataupun mengimarahkan hashtag Quran Hour bagi Malaysia ini. Ya, terima kasih Hilman dan Nurul. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak kepada ibu ayah, kepada pemimpin pelbagai organisasi, pelbagai kumpulan untuk bersama Malaysia Quran Hour pada tahun ini, pada 30 Ogos pada jam 12 tengah hari di hotspot utama di Masjid Tuanku Mizan, untuk sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Insan dan juga surah Al-Asr untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Dan kalau ada yang kawan-kawan yang tidak boleh hadir, boleh gunakan peluang ini untuk menyaksikan di online, di TV, insya-Allah. Sama-sama kita raikan agar nilai ini, sejam yang kita gunakan ini, ia memberi makna yang lebih besar bagi hari merdeka, hari kebangsaan kita yang ke-66, dan moga terus Tuhan Allah sentiasa memayungi kemerdekaan sejahtera bagi negara ini, insya-Allah. Dan mungkin kesempatan terakhir ini untuk kita nak mengajak mereka di luar sana untuk ramai-ramai memeriahkan Malaysia Quran Hour ini. Dengan mereka kadang-kadang ni kan Tuan Haji nak tengok juga siapa antara speakernya dan juga para jemputannya untuk membuatkan mereka teruja untuk turut menyertainya. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Siapa Bagi qari kita kali ini, qari-qari yang dipilih pada tahun ini adalah di kalangan anak-anak muda, ya. Di kalangan anak-anak muda yang boleh baca Al-Quran dengan baik, dengan taranum yang baik. Dalam masa yang sama juga pentadabbur yang akan bersama adalah Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi yang akan bersama. Beliau adalah pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang akan mentadabbur, yang akan mengupas kepada 3 surah yang ada pada kali ini. Selain daripada saya sendirilah yang akan menyelip di tengah-tengah nanti, insya-Allah. Saya pasti ketika ini sesuatu nafas baru diketengahkan dan sesuatu kelainan yang mungkin akan membuat satu persepsi yang lebih baik lagi dan lebih segar lagi berbanding sebelum ini, dan sama-sama kita doakan segalanya berlangsung dengan baik, dengan lancar. Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos yang akan berlangsung selang 2 hari saja lagi. Ayo kita bersiap sedia. Mungkin yang dah lama tinggalkan tak belik-belik Al-Quran. Masihlah kita kembali untuk belik semula. Mungkin kita memahami semula dari segi taranum yang dah bagaimana. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Fazrul Ismail, Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, di atas perkongsian Malaysia hashtag Quran Hour sebentar tadi.